أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan kita yang dialah atur program hidup kita, yang dok bagi kebaikan kepada kita, dan dialah Tuhan yang kita sembah, dan dialah Tuhan yang kita kena minta tolong kepada dia saja. Hari ini Ustaz ada lagi peluang untuk bawa satu tajuk, iaitu berkenaan dengan kehidupan. Kerana di sana ada orang tanya, Ustaz, gana hidup ni berasa tak berkat? Gana hidup saya berasa kurangnya berkat? Maka marilah satu perkara yang Ustaz pun duk cari apa sebab kehidupan kita tu tak berkat. Mula sekali kita nak faham dulu gapo berkat-berkat ni. Berkat kita kecil sangat. Supaya saat ni Ustaz Wisalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di belakang wabarakatuh dan minta berkat. Jadi kalau kita pergi rumah orang menikah, anak teruna, mempelai, Nabi kita suruh doa, barakallahu, ya Allah berikanlah berkat. Di antara dua mempelai ni, apa berkat-berkat ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni kalau kita tengok adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair adalah tambah kebaikan. Berkat-berkat ni bahasa kampung kita sikit tapi cukup. Sikit tapi kegunaannya boleh banyak. Bertambah banyak, bertambah kebaikan. Inilah yang rasa pokok perbincangan Ustaz dengan fak kita hari ini. Pendengar dan juga peminat Al-Huda Channel. Hari ini Amba Ustaz Mat nak kecek tajuk berkat. Luak macam mana hidup kita tu berkat. Maksudnya nak macam mana hidup kita ni banyak kebaikan. Jadi kita tenang, aman, damai. Berkat dalam bahasa kampung kita ni bahasa senang hati.
berasa cukup. Tak ada berasa gelisah, berasa serabut, berasa clear dengan hidup ni. Itu di antara kita orang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah ni duk cari nak-nak. Tak kaya tapi hidup kita senang, tenang. Duit tak banyak tapi alhamdulillah semua anak-anak kita tu boleh belajar, boleh mengaji serupa dengan anak orang lain. Inilah Ustaz rasa penting dah. Tajuk ni penting, kita kena dengar dan juga buat satu perbincangan lah. Mungkin Ustaz nak kerja hari ni tak menyeliputi secara serumanya. Tak masuk semua, tapi hak ni sepitah lalu. Buat macam mana hidup kita berkat. Baik, saudaraku muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, kita nak hidup macam mana untuk dapat barakah. Dan itu memang dah barakah tu daripada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada hamba dia, dan dia akan pilih di antara hamba dia tu yang akan dapat keberkatan. Dan juga kita pun minta doa. Kita nak berkat, minta rezeki berkat, minta masa kita berkat, minta keluarga kita berkat, minta ilmu yang Allah bagi kepada kita berkat. Tak gitu? Dan juga kita minta anak-anak dan rezeki kita ni kita nak boleh berkat belaka. Maka Ustaz cuba lagi tengok tu. Mula-mula sekali kita nak kita hidup berkat ni, poin utama kita kena turut ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kena bangga dengan nikmat agama dan nikmat kita jadi umat Nabi kita. Kita kena bangga cuk ni. Kalau kita nak berkat dalam hidup kita kena bangga dan kita kena beramal dengan ajaran agama kita Islam dengan sepenuhnya. Arti ajaran agama Islam dari sudut pemikiran kita, dari sudutnya penghayatan, dari sudutnya pakaian, dari sudutnya cari rezeki, dari sudutnya kita saing. Itu kena cari contoh. Kita cari contoh iaitu kita kena turut contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dari ini yang ustaz berasa kata ada juga di kalangan kita nak bantuan dan nak keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cara hidup kita lebih bangga, kita lebih suka kepada cara hidup orang yang bukan Islam. Kita lebih suka, lebih kena cara hidup orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang diantaranya sebab apabila kita suka tengoknya orang-orang kafir Allah kita kena, pakai orang kafir kita kena, cara hidup dia kita kena, cara dia duduk dalam rumah dia kita kena, sedangkan mereka tidak ada Allah, sedangkan mereka tak beriman kepada Rasulullah. Jadi kita ni orang panggil dari sudut agama, iaitu kita agama Islam. Tapi dari sudut-sudut lain juga tu kita ambil cara hidup orang lain mari pakai. Oleh itu Al-Quran ajar kita. Allah Subhanahu wa taala ajar macam mana? Dalam surah Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, apabila Quran sebut orang beriman, kena kepada kita yang ada iman dalam hati. Dan kita bangga kerana Allah sebut kita. Ya Allah, ya Allah, saya orang beriman ya Allah. Dan kata ulama, kalaulah sebut Tuhan sebut ya allazina amanu, arti lepas pada ni ada satu perintah yang besar ataupun ada satu larangan. Oleh itu Tuhan sebut kata udkhulu fis silmi kafah. Hendalah kamu masuk Islam tu wisumu. Bahasa apa kata sumu? Artinya menyeluruh. Bukan pilih hok tu, pilih hok ning. Hok ni ambil, hok ni tak ambil. Maka dalam ajaran kita ni kita kena Islam belaka kita. Cara mikir kita Islam. Cara faham kita Islam. Falsafah hidup kita Islam. Cara cari rezeki kita Islam. Cara semua tu kena Islam. Kena kafah, kena menyeluruh. Maka Tuhan katanya ada musuh kita yang usaha kita faham dan juga kita amal Islam tu sesuai dengan nafsu kita saja. Apa tu? Saya kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman mu tak boleh turut lakoh-lakoh kita khutuwat iaitu lakoh-lakoh pen hok siapa? Syaitan. Siapa syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kita boleh faham daripada ayat ni satu. Kita sebagai Islam ni kita kena ada sistem kita dan cara kita. Kalau orang moden dia kata ni Islam is apa ni? Cara way of life, jalan hidup. Maka kita orang Islam kena ngaji, kena belajar apa arti saya menganut agama Islam. Apa arti saya menganut agama Islam? Apakah Islam itu semua Allah, puasa Ramadan, haji, bagi kuasa, zakat? Apakah Islam itu baik dengan adik-beradik, baik dengan jiran? Apakah Islam itu kita kena mengajak orang yang belum kenal Allah? Apakah Islam itu adalah kita kena baik sesama kita dan kita hormat kepada ketua kita? Apakah Islam itu hubungan kita dengan Tuhan kita dan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita? Apakah Islam itu adalah pegangan kehidupan harian kita dan Islam juga adalah politik? Ini satu perkara yang ustaz rasa kalau kita nak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham dulu Islam ni. Kena faham betul. Kena faham nyata. Kena faham nampak cacing. Hakim ustaz kata gitu. Kerana setengah-setengah kita dalam faham Islam ni ada setengah faham dari sudut ibadat saja. Dok kata Islam ni cukup dengan aku pergi masjid 5 waktu dan aku klik di rumah, makan nasi di rumah dan aku masuk rumah tanpa salam. Aku masuk rumah duduk depan terotak tengok lakon sama anak bini. Aku masuk rumah tidak ada tempat yang untuk baca Al-Quran, tidak tempat untuk berhalaqah. Apabila tu di kedap teh pulanya buah ambil daripada J, 2 J, 3 J masuk kosong ataupun macam mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham kata apakah yang dikatakan Islam yang dikatakan Islam yang kafah, yang menyeluruh. Ustaz rasa bukan masuk ustaz nak hurai semua tu dah, tapi ustaz nak royak kata Islam ni bukan kata semaya saja. Islam ni bukan sekadar kita kata puasa saja. Islam ni bukan nikah kahwin saja. Islam ni bukan masalah pembahagi harta saja. Islam bukan adalah jaga agama saja. Islam bukan semua kebaikan dunia dan juga akhirat
kita kena ambil padu dan peduli belaka. Itu adalah tanggungjawab kita. Itu adalah Islam yang kita faham. Contohlah kita kata, bagi seorang tino, seorang anak dara yang ustaz nampak lah dia adalah seorang yang solat semaya cukup 5 waktu. Tetapi apabila dia nak tubik keluar, dia nak tubik pada rumah dia, Islam ajar dia kena tahu tutup aurat. Tutup aurat. Hok boleh bukanya muka dengan 2 tapak tangan. 2 tangan ni boleh bukanya. Tiba-tiba apabila kita perhati tengok, nya cari cuk hok ketak dah. Cari cuk hok ketak, sedekah hok tu jubah dah kita tengok jubah. Jubah. Tapi terik nampaklah situ tinggi, situ kepeh, situ bucik, situ gemuk, situ terik. Itu berarti kita sudah beramal dengan Islam. Tetapi dari sudut pakaian, dia ada lagi masih kita berfashion. Apa berfashion? Masih kita nak heboh, masih lagi kita nak jadi orang tu kecek lagi. Kalau kecek mudah-mudah, pakaian tu comel dah, tapi tu fashion lagi. Bahasa mana? Kadang-kadang fashion timbullah kayak kelubung bahasa supo dengan apa ni toko kota belakang ni. Toko belakang pakar lah kita. Fashion bahasa belecu, bahasa pipi, bahasa kata teng apa ni kuku hitam, kuku merah. Ini adalah secara Islam berpakaian, tetapi terik. Terik nampak sirat, nampak tubuh badan kita tu, itu bukan ajaran daripada agama kita. Islam adalah kita pakai tapi kita tak boleh menyakiti orang lain. Kita pakai ketat, orang muda, orang jatuh tengok kita subhanallah dah. Dia tak boleh pergi orang tina jatuh ya orang. Habis tu Islam jaga tu, kena jaga pokpit hai masjid. Habis kita tak boleh buka, tak boleh witerik, tak boleh witerik. Pakai dah tapi terik pula. Hari ni ustaz tekan masalah ni kerana kita dok perhati learning dah. Kita dok perhati learning. Kita saya juga ke adik-adik kita, adik-beradik kita juga, orang kampung kita juga. Apabila pergi mengaji atau belajar jauh-jauh sikit ketika klik subhanallah berjuruh dari sudutnya kita semaya dah, kita puasa dah, tapi kita tengok pakaian tu masih lagi kena baiki adik-adik. Seluar ketat, nampak kata betih, ada betih halus, kurus tinggi, nampak cekik ataupun bakal ke kubu halus. Jadi kita ni diarah ataupun diperintah oleh agama kita, so kita jadi ataupun kita terima Islam ni kena terima belaka, kena terima secara menyeluruh. Apabila kita terima dan kita beramal secara merusak ni, akan buat kita ni ada berkat dalam hidup. Ada berkat dalam hidup. Apa berkat hidup saat ni Ustaz kata? Orang panggil masa hak tu hewi kita, semua tu adalah berkat. Rezeki hak tu hewi kita, rezeki yang berkat. Keluarga, anak pinak kita adalah keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku muslimin dan muslimat. Poin pertama, kita nak kepada hidup berkat ni, kita kena beramal dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ustaz nak tanya, kadang-kadang kita berasa kurang puas. Kurang puas artinya tak penuh. Tak kira orang jatuh, tak orang tino tu kalau lebih jauh berasa tak sedap. Berasa tak sedap. Jadi berasa nak ada lagi, berasa nak turut nafsu tu. Itu tu kita pun nak kata nak sekat 100% selalu tu payah. Tapi di hari ni ustaz nak ajak fok kita ni, cubalah kita mai faham dan kita mai belajar agama kita, dan kita berasa bangga. Kita rasa puncai. Kita berasa ning dah hok ni pilih aku hok kena dah. Pilih aku hok ning lah, agama ning lah, agama yang pok aku mau aku anuti dan aku juga anuti dan aku bangga agama ning, dan aku juga nak ajak orang-orang lain untuk kembali dan beramal dengan agama ning. Bahkan lepas pada ning keturunan aku semua nak pergi kejak dengan agama ni. Habis ustaz pesan ni
Kalau tiap-tiap hari Jumaat ni ya sokmo dah. Satu ayat yang kira penting yang kena ulai sokmo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, jadi takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dan jangan sekali-kali mu mati melainkan dalam keadaan orang Islam, dalam keadaan Islam sempurna. Tuhan ayat kata, walaupun Tuhan seru orang beriman, arti Tuhan royak kot iman dah. Tapi Tuhan ayat kata, walaupun kita beranak, walaupun kita ni adalah seorang yang Islam, tetapi Tuhan sejaga lagi. Kerana hujung jatuh. Hari kita nak kelik ni, ada orang yang beranak Islam, ada orang yang masuk Jawi, ada orang nikah dengan teriman Islam, ada orang yang dalam bab prakacun Islam, tetapi hari dia nak kelik jumpa Allah, hari dia kena hapu nafas terakhir, hari ruh dia berpisah dengan badan, dia kembali pukul dalam keadaan orang Islam. Oleh itu hati-hati. Hati-hati kita kena berasa bangga tu. Dan berasa bangga kita kena tunjuk dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ni kita rusak, kita berasa sedap. Berpakaian mengikut hak Nabi kita suruh. Kita jatuh ko, tino ko, kita pumcai. Apabila kita boleh berpakaian Islam, kita boleh berakhlak Islam, kita boleh kecek dengan orang-orang dengan bangganya. Kata Chan pumcai dengan sebab Chan pen Muslim, Allah pilih saya jadi orang beriman. Adik-adik, kakak muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu taala. Kalau kita nak hidup berkat, nak tambah kebaikan dalam kehidupan kita, tenang, aman, damai, senyum suka, poin pertama kita kena turut ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ustaz ajaran Nabi? Oh banyak ajaran Nabi adik-adik. Banyak ajaran Nabi kak dia. Kak kena belajar, kak kena pergi cari search, kak kena pergi tanya. Apa lagi amalan yang Nabi duk buat ataupun sunnah Rasulullah yang tak boleh kita buat lagi, yang kita tak boleh amal lagi, yang tak boleh kita hidup lagi. Dan sedekah pernah tu Nabi kita buat. Dan hari ni poin pertama ustaz nak kita pergi carilah dan kita dah buat macam mana kita boleh turut ajaran Nabi kita dengan sepenuhnya, ataupun kalau kurang pun 90%, kurang lagi 80, 70, tak ada apa, tapi yang penting kita usaha dia untuk mengamal mengikut syariat, untuk ajar seperti ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, sebab kita tak hidup kita tak berkat ni, sebab kita banyak tinggal semaya. Sebab tak berkat dalam hidup kerana tak semaya. Cak mudah-mudah tak semaya. Di hari ni dalam masyarakat kita, dalam masyarakat luar pun, masyarakat di Malaysia, masyarakat di Indonesia, masyarakat di Brunei, kawasan kita ni, jadi tempat-tempat ustaz duk pergi tu, kalau kita tengok tu dengan surau, dengan balasah, dengan masjid, alhamdulillah dia ada peningkatan. Harga ustaz kata gitu sebab ada orang muda kita. Kalau kita tengok pemiak laning, pemiak di Parah, pemiak di Pawar, orang muda kita berminat mutu mari mana, kadang-kadang buat grup 2-30 buah beriti semaya, alhamdulillah. Kau tu ustaz nak katalah. Ada juga setengah-setengah fak kita. Tak kira lah hak werung ko, lepas pada werung ko, ataupun orang tua sendiri. Jadi ambil masalah semaya ni bukan nombor satu dalam hidup dia. Bukan nombor satu dalam hidup dia. Bahkan semaya ni kadang-kadang duk nombor 3 ataupun nombor 4. Jadi untuk jaga waktu ni pun jadi susah. Ada setengah-setengah ambil secara mudah. Gena tak semaya lagi. Tak apa ustaz, klik qada di rumah, seluar cemar. Naji ke dok pakai banyak hari dah. Ada setengah-setengah duk kerja di masjid.
duk melah masjid, duk batu bapa dia ikat batu di masjid. Tiba-tiba apabila dengar suara orang azan, suara bel, jadi jaga semaya ataupun kita jaga hubungi kita dengan Allah SWT ini adalah salah satu sebab untuk dapat keberkatan dalam hidup kita. Nah, apabila kita tak ambil benda ni jadi besar, tak ambil masalah semaya jadi besar, tak nombor satu, maka akan jadi sebab juga hidup kita tak berkat. Hidup tak sedap, tak tenang. Tak apa ni, hati selalu sibuk. Kalau pergi rumah sakit clear. Kerana orang tak cukup, orang tak semaya, orang tak semua Allah. Ya Allah akan bubuh penyakit kepada dia. Akan bubuh penyakit kepada dia. Mana ni? Marad. Fazadahumullahu marada. Orang-orang sakit itu Allah kata tak mau sakit kepada mereka itu. Orang-orang munafik lah dia sebutnya. Kerana mereka itu tak semua Allah duk tipu orang-orang beriman itu, hati mereka itu fi qulubihim marad, pada hati dalam mereka itu sakit. Tuan-tuan, adik-adik, kakak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ni nak berkat, kita kena cukupkan semaya kita. Semaya penting dalam kehidupan kita. As-salatu imaduddin. Semaya itulah tiye agama. Tiye. Tahu belakang dah tu. Kerana benda ni dah kecek latah dah. Tapi yang penting di hari ni nak buat masa mana, berasa kata ibadat semaya ni adalah satu ibadat yang kita nak kecek dengan Rabb kita, yang kita nak hubung dengan Tuhan kita. Oleh itu adik-adik, sebelum nak semaya ni ustaz nak ajar sikit, jangan duk letih, jangan duk gawak, jangan duk cerita, jangan duk kecek. Sebelum kita nak takbir tu, sebab takbir kita diri dulu tegak, kama dia berasa kata Tuhan duk tengok kita, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang mengkontrol semua-semuanya, Tuhan dah rezeki, Tuhan sakit, Tuhan sihat pada kita, duk tengok kita. Dialah yang mempunyai 7 petala langit. Bahasa hebat, aku hina. Baru kita berasa gitu, setelah kita berasa gitu baru kita akad takbir Allahu Akbar. Tujuan apa? Tujuan kita berasa kata kita semua Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dah semaya dah 30, 40 tahun, tetapi semaya tu tak sedap, tak can. Sepatutnya benar kita dah buat semua ni can dah sedap. Dia siapa masa duk tak leh. Tapi hok ni pelik lah. Pelik. Mungkin juga ada salah. Habis katanya, kalaulah hidup kita dalam rumah tangga kita tak berkat, kerja kita rezeki tak berkat, apa-apa tak berkat, kita tengok hubungan kita dengan Allah macam mana, cara semaya kita macam mana, apakah semaya kita ditengok dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena kata katik soal itu tu, kena ada bimbang katik, kena ada rasa khauf. Jadi harap rojak saja ke tengah-tengah tu cara ajadah tu. Tengah-tengah tu kita hidup di antaranya khauf dan rojak. Telajak kita berasa kata Tuhan terima cerak. Yang kita pun berasa semaya kita ni tak ada apa nak hati-hati. Tak ada hati-hati. Jadi tak ada wisudah je. Kalau kita takut dakwah juga, tapi nak kita tengah-tengah macam mana? Oleh itu ketika kita semaya, kita kena berasa kata Allah duk tengok kita. Dan kita belajarlah macam mana Nabi ajar kita semaya. Kita tengok hadis-hadis Rasulullah, kita tengok ulama-ulama tok fiqh kita ajar bahasa mana semaya sempurna, bahasa mana semaya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan peminat Al-Huda Channel yang dikasihi, di hari ini masalah semaya ni yang rasa ustaz nak sentuh, iaitu semaya bagi orang tua dan semaya bagi orang sakit. Kadang-kadang orang sudah tua, mana tu umur 70-80 tahun, duduk di rumah,
Kadang-kadang sakit tak. Cuma tua tak agak nokak, tak agak tu tak agak. Kalau kuat apa kuamdan ataupun kai tak ada. Tapi kalau kita tanya semaya tak lagi. Banyak juga yang ambil tak kari. Buat tak halal-bala dengan semaya. Ada tekah semaya, ada tekah-tekah tak semaya. Dia berasa semaya, dia punya berhenti berik tak semaya. Ada juga macam tu. Ada setengah tak roh apabila tua tak semaya langsung. Waliyazubillah min zalik. Dah. Oleh itu kita hari ni duk gagah ni kena berdoa semua weh. Kena berdoa, kita kena bersungguh, kita boleh semaya sampai hari akhir. Minta dengan Allah jangan putus walaupun satu waktu. Kerana kita tak sih. Apabila kita tak agak, kita kurang masalah ni. Apabila kita lemah, kita kurang masalah ni. Waktu karik nak jamu di antara zuhur dengan asar. Kalulah kita sakit tak ada salah, boleh jamu. Tapi laning pun dia Tuhan duk tengok, Tuhan duk perhati, kita ni ambil semaya tu tak nombor berapa dalam hidup ni. Dan apabila siapa waktu semaya, tok bila kita panggil mari semaya, kita sambut setara mana. Oleh tu hak ni dia tak kenal ni. Dia tak kenal orang ngaji, dia tak kenal tok pakir, dia tak kenal pala dua belah. Hak ni masalah semaya, masalah jemaah di masjid ni, kita kena peringat semua kena kecek semua. Dan hari ni ustaz nak royak ni di antara sebab hidup kita tak tenang, hidup kita tak sedap, hidup kita kurang berkat. Kerana kita tak ambil semaya tak nombor satu, ataupun kita tinggal semaya mudah-mudah. Macam mana dengan semaya subuh kita? Ustaz ada jugalah demo-demo duk cengi di apa ni kecek di sekolah praktum untuk budak-budak pak ni, dan acak kali dia acak kali ustaz buat soalan, minta maaf nah adik-adik jatuh, adik tino minta tolong dan jawab dengan jujur. Nak jawab dengan jujur insya-Allah, maka dia kata insya-Allah. Maka ustaz tanya, siapa kata pagi ni boleh semaya subuh jemaah di masjid minta tolong angkat tangan? Budak dalam ramai-ramai tu ni 10 orang ko 70 orang ko ada 100 orang posi poha pohok tu dah. Tak sampai 5 orang hok angkat tangan. Ada setengah sekolah 3 orang, ada setengah sekolah 2 orang, ada setengah seorang. Pak 5 pak ni. Maknanya 10, 11, 12. Yang Nabi kita kata suruh anakmu semaya apabila dia umur 7 tahun. Apabila dia umur 10 tahun, kalau tak semaya lagi rotan. Dan juga pisah tempat tidur. Maksud ustaz, kalau pak 5, pak ni tak bangun semaya lagi, ataupun kita tak ada didik dia, tidak ajar dia pergi semaya jemaah di masjid, itu satu kesilapan. Orang panggil salahnya kita sebagai orang tua. Ayah-ayah, ibu-ibu, ustaz mak nak melalui Al-Huda Channel nak pesan. Kerana kalau 45 pak ni ustaz tanya saat ni tu, tanya katanya siapa jemaah? Seorang atau 2 orang. Lepas tu ustaz susul soalan kedua. Siapa kata dia yang tak mari masjid tapi dia bangun semaya di rumah? Alhamdulillah hok ni retino, budak retino banyak akid. Banyak pun kalau kata ni 10 orang saat ni tu mungkin dalam 10 orang akid tangan. Kalau fak jatuh sikit lagi. Dan serupnya hok ramai, hok banyak tak semaya subuh. Tak semaya subuh. Subhanallah. Kalau kita fikir cuk ni mungkin jugalah sebab-sebab kurang berkat dalam rumah kita, kurang berkat rezeki kita, kurang berkatnya apa ni kehidupan kita tu dengan sebab kita, anak kita, orang dalam rumah kita tu kurang masalah semaya, kurang masalah solat sembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu adik-adik
Kakak dan muslimat. Poin yang kedua, sebab kita kurang berkat dalam hidup ni, satu, kita tak turut sunnah sangat. Kita kurang turut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita tak cukup semaya kita. Ataupun kita masih ada tinggal semaya kita. Kita masih ada tak besar maksud semaya kita. Dan tak debar. Tak debar. Apabila tinggal satu semaya, tak debar. Habis setengah-setengah ustaz buat soalan jugalah. Kalau kita raih duit 1,000 kop atau 5,000 kop, apa perasaan kita? Apa perasaan kita ketika kita terlupa ataupun duit kita jatuh? Maka jawab apa? Bahasa jelas tu. Bahasa sesar. Duk mikir kata, kalau tak pergi situ, kalau sini tak jatuh duit aku. Dan kadang-kadang duk mikir tu bukan kata sej, 2J, 3J, 4J, bukan sampai esok. Tapi cuba kita cek hari mana kita tak bangun subuh. Yang kalau saat ni budak. Dan ni kita orang balik dah. Orang 15 ke atas dah. Hari mana kita celak-celak tengok matahari naik, subhanallah. Lupuk kita subuh dalam waktu. Kerana lain habis waktunya berapa? Pukul 4 minit kalau nara tu. Nak tanya kata, kita berasalah mana? Kita berasalah mana? Kalau ada berasa sesar, kalau ada berasa ya Allah, janganlah esok aku tak bangun lagi. Jangan ya Allah aku tak berlaku macam ni lagi ya Allah, sesanya Allah. Tu biar mata, tu pergi ambil semaya tu, alhamdulillah. Tetapi kalulah kita berasa pasal lain, ataupun sekadar Allah goyak Allah hari ni ya Allah, oh kawan tak ada semaya subuh, sesat dah. Tapi esok pula ada, lusa pula ada. Jadi kalih dengan tak bangun subuh, ya semua lah. Itu di antara kita kurang juga tu. Dan kita kena mikir kata geno. Kena mikir kata geno. Allah jemput sayang-sayang kita. Allah pilih hamba dia orang lain boleh bangun semaya subuh. Bukan orang lain boleh bangun belum pada tu bertahajud. Dia munajat dengan Allah, beristighfar. Tetapi kita Tuhan tak jemput. Tuhan saya kedok kat aku ni. Aku rasa debat tu kata. Boleh tu adik-adik, kakak semua. Kalau kita nak berkat dalam hidup kita, selain kita belajar dan kita turut sunnah Nabi, kita belajar ikut ajaran agama kita, setiap jurusan, kita juga kena cukupkan semaya kita. Kita kena besarkan masalah solat kita. Kita belajar macam mana solat kita wujud solat khasyi'in. Solat seorang yang khusyuk, solat yang boleh apa ni? Mencegah daripada al-fahsya wal munkar. Baik, adik-adik, itu dua. Yang ketiga, siapa-siapa nak hidup dia berkat, dia kena buat baik dengan ibu bapa. Bukan buat baik, dia kena baik. Bukan masalah buat baik. Kadang buat baik ni jadi istilah kita ni seolah buat-buat. Seolah buat-buat. Kena buat baik, kena buat baik. Dah. Bahasa kapur kita kena taat, kena baik, tak boleh marah, tak boleh ada perasaan apa pun terhadap mak pak kita. Apabila kita ada perasaan tak setuju, tak kena, tak ada buat apa-apa lagi ni, tak sedar hati je dengan mak pak kita, tu pun tanda kata kita akan didatangkan atau akan dapat hidup kita ni kurang berkat. Apalagi kalau kita deraka adik-adik, kakak, kalau kita deraka ke mak kita, ke ayah kita, tu tak ada kecek dah lah. Oleh itu kalau siapa-siapa nak hidup dia berkat, nak hidup dia tu selamat, tenang, kalau rumah tangga mawaddah warahmah wasaqinah, dia kena taat, dia kena baik dengan dua orang tua. Lepas pada Allah, lepas pada Rasul tak ada. Mak itu ayah kita. Tapi hari ni kita kena perhati tengok juga kita sendiri ni setara mana kita ambil ataupun kita amal ataupun kita buat baik ataupun kita baik dengan ayah dan mak kita. Dan setara mana hak ni kita boleh cek ni bagi orang yang ada mak
bagi orang yang ada ayah lagi. Dan bagi orang yang tak ada dah. Mak tak ada dah, mati dah. Ayah mati dah. Setara mana kita buat baik dengan mereka itu? Boleh kau ustaz buat baik dengan mak kita, ayah kita mati dah? Lah. Tak boleh kananya. Lah. Cara mana? Kita hurai tu dulu. Cara kita buat baik dengan mak pak kita yang duduk di kubur, duduk di alam barzah sana tu. Satu, kita kena doa ke dia. Ya Allah, kalaulah selama ni ya Allah engkau belum lagi maaf, engkau belum apa kita semi ammo ayah ammo yang di alam barzah ya Allah. Ambil sebab hari ni ammo jadi anak soleh, doa kepada ayah, ampun ya Allah dosa mu ayah ammo ya Allah. Itu di antaranya. Doa ke dia, minta ya Allah, wi kubur ayah, kubur ma wi luahnya seluah-luahnya ya Allah. Jadi satu tamir syurga. Nah, lepas tu apa lagi? Lain pada doa. Kita kena belajar infak. Kerana ada setengah-setengah fak kita ni, dia hok dengar, kau tak ada dengar, tu royak tak dengar lagi tu. Kadang-kadang ayah kita, mak kita taruh tanah, boleh tanah sako berai-rai. Tuai tak biasa tanah getah, boleh getah 10 rai. Tuai tak biasa tanah diri, boleh diri 10 20 rai. Tuai tak biasa tanah kelapa, tiba-tiba mak ayah dia mati, dia boleh kelapa, boleh getah, boleh apa. Tapi dia tak ingat mak ia dalam kubur, dia tak ingat pak ia dalam kubur. Deh, jual kelapa sekali, jual diri sekali, jual getah, tak ingat kok mama, kok mami dia. Ini apa kita ingat? Ini jadi sebab juga tu bagi tak baik. Tak kenang budi, tak kenang jasa. Sepatutnya nak kali kita jual, nak kali kita ada duit, ingat kepada mak pak kita duduk tu di kubur. Dia ada kubur nak tupai apa tak ada. Nak berhenti orang tepi tak boleh. Dia bawanya tu nyatu. Malaikat anak dia ni. Kalaulah anak dia tak ingat pula cuk beribu, teriak dia, menangis dia. Habis Quran royak weh. Quran royak dalam surah Al-Munafiqun, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kata Allah, royak perihal orang yang sudah mati, dia kata kena laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalaulah mu taruh umur aku sikit lagi, akhartani ila ajalin qarib, kepada masa sikit jangan mati aku lagi ya Allah, aku nascaya aku nak sedekah. Nak sedekah. Hageno kata ulama, orang hok mati dah kelik nak minta kepada Allah, kelik tamu kubur minta dunia, minta sedekah. Hageno dia tak minta semaya. Sedekah kalau kita dengar tu as-salatu imaduddin. Mungkin sedekah tu dia nampak kata orang tepi kubur dia ataupun orang jira-jira dia mati dah tu amal sedekah besar mungkin. Kata ulamanya, ya gitulah. Sebab balasan yang Allah bagi kepada orang yang fak ni tinggi. Tapi ada ulama juga kata sebab dia minta kelik ni, sebab harta dia tinggal ke anak dia tu, anak dia tak ingat ke dia. Hak tu dia tiok pagi tiok petang tu. Bahasa anak tak ingat ke dia, bahasa tu dia minta ya Allah nak kelik. Nak kelik warena. Dia hidup semula dia nak ambil semua tanah yang ke anak dia tu, dia nak sign tu wi kepada wakaf, wi kepada masjid, wi kepada sekolah tadika, kepada orang-orang fakir miskin. Karena wi ke anak dia tak ada ingat. Ni ingat weh. Ingat siapa-siapa ada mak pak tu. Sungguhlah Tuhan tak wi kelik lah mari, tapi mak dok le kubur minta nak kelik, mari nak tukar cenduk. Mari nak tukar nama. Kerana dia tinggal harta banyak, kita anak tak ingat ke dia. Yang ketiga, nak buat baik dengan mak pak kita kena pergi cari. Kita kena pergi cari sayang-sayang ayah kita, sayang-sayang mama kita, pergi berhubung silaturahmi lagi. Siapa sahabat yang dekat-dekat dengan ayah kita pergi, amba ni anak haji tu haji ni. Berapa? Dia mari ni, kerana tak boleh. Ayah pesan semua kena mari ziarah sayang ayah. Itu panggil kita buat baik apabila mak pak kita mati. Lepas tu adik-adik, kakak semua dia, tu mati dah. Lepas tu siapa-siapa ada mak, ada ayah tak mati lagi. Pejam mata tengok. Tengok le tangan kita, muka mak kita, muka ayah kita. Hari ni gapo yang kita telah buat mak kita senyum dan suka dengan kita. Hari ni kita buat gapo dah ayah kita tu bangga dengan kita. Mak kita bangga, Allah juhnya anak amba, alhamdulillah ya Allah bagi anak soleh kepada amba. Ada setengah-setengah
Ada setengah-setengah mak dia dah harap, asuh didik ambil pada kecil, ambil pada perut lagi, jaga krepong dia sampai 9 bulan hari beranak Allah Subhanahu mati, setengah mati, hasib-hasib nak remak dia tubik dan jaga dia apabila beranak. Apabila dia besar, dia terlupa pada mak dia. Dia terlupa pada mak dia. Ada setengah apabila dia bini, terlupa kepada mak dia. Ada setengah apabila dia belaki, dia terlupa kepada mak dia, terlupa kepada ayah dia. Dan ini banyak. Kadang-kadang dengan pak dengan ayah tu duduk belakang. Nak tahu mana, kita cek diri kita masing-masing lah. Di antaranya ketika ambil telefon, dok kecek dengan mak, dok kecek mak, assalamualaikum mak, apa khabar, contohnya. Tiba-tiba ada siang kau apa riak kau. Tu kalau keruk tu masuk. Kalau kerjaan amai pun wana ropo soto ataupun payabang tu mari. Apa nak kata? Apa nak kata? Ustaz rasa 90% ataupun 99%. Minta maaf mana? Minta maaf mana? Learning apa auto masuk, wana tu masuk tagi kita kecek mana? Kita kecek start lagi mana? Ayo. Ada orang tu masuk, ayah minta ayah nak tak dulu ya. Itu ustaz rasa banyak. Jadi kita besarkan orang lain lebih pada mak dan ayah kita. Kita tak apa kita mikir kata, tak apa tu mak pahal tu kerana hari wana kita. Tapi tahu tak, perbuatan kita melukakan hati mak dan ayah kita. Sepatutnya kita anak yang soleh. Sepatutnya kita anak yang soleh. Apabila terima telefon yang tu, kita tak jawab lagi ataupun kita royak. Maaf nah, lah ni amo dak kecek dengan mak dulu, minta masa 5 minit amo tu klik. Berapa orang berani kata gitu? Maaf nah, amo dak kecek dengan ayah dulu ni dah. Dak kecek dengan ayah tu habis lagi ayah start lagi dah. Puana, wana nah amo tu klik insya-Allah. 5 minit lagi. Minta nah. Siapa? Ini satu masalah yang ustaz berasa kadang-kadang kita tak khabar. Kadang-kadang kita tak peduli, tak padu. Kita luka hati mak kita. Kita luka hati ayah kita. Dengan kita tak ada sedar. Tu hak tamadah je tu. Apa lagi yang kita jadi anak yang harap dia. Dia dah harap dia nak tupai kita dunia, nak tupai kita akhirat. Tetapi apabila kita pergi belajar, kita jumpa sahai baru-baru, kita jumpa sahai baru-baru dah pelak-pelak, kita terlupa ayah tu pemak kita. Bahkan kita halang mak kita, tipu mak kita, tipu ayah kita. Kata pergi sekolah, kita tak pergi sekolah. Apa lagi kita bui air mata mak kita menangis dengan sebab kita. Ayah menangis dengan sebab kita. Apa lagi kalau anak yang deraka, mak yang patut lawai mulut mak, lawai mulut pak. Hatta ada setengah tu berani dah di hari ni. Berani dah hari ni lawai mak dan nak bawa siapa nak bocah, nak tumbuk pak, lawai pak, takip pak. Adik-adik, umi-umi, kalau kita nak hidup kita berkat, kalau kita nak hidup kita tidak dapat berkat dan juga pertolongan daripada langit, di antara ya kita kena tengok macam mana hubungi kita dengan mak dan ayah kita. Macam mana kita buat, macam mana kita sign, macam mana kita bakti kepada mak dan ayah kita. Kalulah kita kata kita sudah cukup bakti, kita ukur apa? Apa kita ukur? Apakah kita ukur dengan perasaan kita? Ataupun kita ukur tanya mak kita? Ataupun kita ukur tanya pak kita? Ataupun kita ukur tengok-tengok daripada kisah-kisah ataupun secara-secara orang hebat. Ngukur ni penting.
Kerana ustaz duk perhati tengok di antara lah. Tak karek kita ngapok ngamuk ni. Kadang-kadang sebulan sekali kita tak jumpa dengan mak dengan ayah kita. Kadang-kadang seminggu sekali pun tak temu dengan mak dan ayah kita. Kita sayang dan kasih kepada mak. Bukan kadang-kadang kita dah sekapung. Hari mana kita tak nampak, hari mana kita tak boleh tengok, hari mana kita tak tengok muka mak dan ayah kita. Kita bimbang, kita serabut. Kita bimbang, kita serabut. Takut kita tak masuk orang yang buat baik dengan mak pak. Oleh itu, abik-abik adik-adik yang masih ada mak, ada ayah, ustaz nak pesan, jangan sekali-kali kita melukakan hatimu. Kalau luka, kita kena minta maaf cepat-cepat. Dan juga kena amal. Giziarah wi acak sikit mak dan ayah dan mak kita tu. Wi ziarah wi acak. Pala ni kalau tak lagi duduk kapal, wi tu wi acak. Paling kuat kalau tu 2 kali sehari nak tu. Pagi halo, assalamualaikum mi, assalamualaikum ma. Makan nasi dak lagi, makan nasi dak lagi ma. Nah, kalau kita orang jatuh, kalau tino tak apa, tu gelik. Tu tanya khabar, tak salah. Tapi kalau kita orang tino, dia kena lebih tu kepada tok lelaki kita. Dan tok lelaki kita tu ambil kerja kita tu, duk mana dah, insya-Allah selamat. Dengan mek kita tu boleh tu juga. Tapi bagi kita orang tino, kena tu pada tok lelaki, kena peduli pada tok lelaki. Kita orang jatuh ni kena peduli kepada mak pak, kerana itu kunci kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Besar kalau kita ada mak learning, ada ayah kita tak layan dia, kita tak jaga dia, kita tak peduli ke dia. Kerana apa? Kita akan buat anak poci ya Allah kita dah untuk buka pintu syurga Allah, tapi kita tak ngamal-amal. Tak masuk syurga. Waktu di akhirat dunia, hidup kita akan jadi orang tak percaya. Dia ustaz dengar satu ceramah ustaz Malaysia, tapi nak kosi. Dia nak kosi. Ada seorang ustaz tu, dia pergi tempat ban pak koncara. Ban pak koncara. Dia mau kita ni ada lagi ban pak koncara kat ni. Mau kita tak ada ban pak koncara, tapi di pondok-pondok. Di pondok-pondok learning ada orang tua, dia umur 70-90 malah duduk dengan anak-anak, malah serabut dengan menantu, bawa diri hidup di pondok. Hidup pondok tu ingat tu. Kita tengok mak sara mana. Kita tengok mak hidup di pondok orang tua sara mana. Dan kadang-kadang mak nak pergi tu, dia bukan nak pergi mana. Mak nak doa kita dengan anak, dengan cucu. Dia pun nak ramal satu juga. Tapi dia tahu dah duduk, tak masuk cup. Kadang-kadang kita anak jatuh sendiri pun tak masuk, kau kang balik mak. Habis tu kadang-kadang mak tu tak apalah, weh, dia amun duduk pondok lah, kita mak pondok. Cerita atau ustaz Malaysia saat ni tu, dia pergi di tempat banpak koncara, tempat apa ni, tempat kebajikan lah untuk orang tua ni. Tiba-tiba ada seorang orang Tino, dia okey tangan bawa ustaz tu kereta, dia kata, anakku mari dah, anakku mari dah. Hungah mari khabar. Subhanallah. Ustaz tengok. Dia bukan mari nak ziarah mak dia tak ada dah, dia mati dah. Tapi dia tahu kata orang tua ni sangat rindu, sangat sayang kepada anak dia. Dan ada dia mungkin mari letak tu bertahun-tahun. Tak ada mari tengok. Siapa mak dia tu jadi ubah. Jadi dia panggilnya tak 100% sebab terlalu ingat kepada anak. Allah, dia mau tak ada anak tak tahu berapa kali terpaksa orang ada anak. Tengok Nabi Yaqub ingat pada Nabi Yusuf, teriak siapa apa? Siapa tak nampak mata? Kelabu mata dia. Subhanallah. Orang mak saat ni pun, tina saat ni pun khabar Pak Ustaz kita pelayar lah, kesian layar. Siapa masuk ustaz nak kelik, dia pegang kaki tak boleh kelik. Pegang tak boleh kelik, so kelik duduk dengan dia sini, mak ingat ke mak saya ke kalau kita kata, so kelik awal duduk dengan mi sini, duduk dengan mas sini, atau buat kelik mi ke rumah, mi nak kelik ni. Maka ustaz kita pun
minta kepada orang cara tu nak buat klik orang tina ni ke rumah dia. Pakat dengan bini dia buat klik lah. Dan dia jaga, dia layak orang tua tu, alhamdulillah. Sehingga siapa duduk rumah 2, 3, 4 hari, satu hari sudah semayanya, dia jatuh jadi tok email. Lepas tu mak saat ni semaya belakang dia. Bolah dia hulur tangan nak salat, dia ambil kain semaya dia lapik. Semua-semua belum padanya tak lapik. Tapi hari ni lapik. Artinya dia tahu dah. Dia kata, Ustaz bukan anak saya, Ustaz nah. Kalau anak saya ni tak semaya, Ustaz tak jadi imam untuk saya. Ustaz bukan anak saya, bukan apa ni? Bukan anak saya Ustaz kan? Ustaz petubik. Air mata curuk Ustaz. Dia kata, "Yo, tapi saya mak saya sudah tak ada. Mak saya tu sudah meninggal. Saya agaklah mak cik sebagai mak saya. Saya nak agak mak cik sebagai anak saya." Yo, dia teriak pada dia kata dia ni ada anak 5 orang. Dan hak sore, hak sulung saat ni tu orang besar. Lebih pada Datuk Tan Sri besar. Orang ada tamning. Tetapi semua 5 orang ni kita mak dia di rumah orang tua tak mari tengok. Tiba-tiba hari tu jugalah. Dah mak cik saat ni tu sesak nafas. Jadi kuam dan ken lah. Pergi rumah sakit, cerita pendeknya nazak. Dan ketika dia nak belum pada dia nak nazak tu, dia kata, "Ustaz, kalau dia mati sehoyak kau anak dia." Kata dia sudah mati. Kalau dia tahu kata dia mati, minta jangan dia boleh pergi batu nasiama. Allahu Akbar. Mak doa macam tu dah. Kerana terlalu sedih dia. Kerana anak-anak dia 5 orang tak biasa mari ziarah dia. Sedekah dia motu Allah hui segala-galanya. Dengan pangkat Tan Sri, dengan gaji besar, rumah besar, kereta besar, orang kenal ramai. Tetapi hidup dia akhir tak berkat. Artinya apa? Apabila mak dia mati, adalah orang kecek. Ada seorang telefon mari tahu pada ustaz. "Ustaz, kenapa ustaz bawa tubik mak dia daripada rumah ni?" Ustaz nak samai dia nak form lah. Kata ustaz bawa tubik berlari mak dia ni. Ustaz kata form lah. Kerana dia ada alasan nak sedia di mahkamah. Tapi tak ada form. Duk 2-3 tahun. Ketika dia pergi di satu tempat lah ustaz ni royak. Ada seorang lelaki. Umur dia dekat 60 dah. Mari khabar. Ustaz, saya adalah anak sulung kepada orang mokcik ustaz. Ustaz ambil boklik hari tu ustaz. Ambo adalah seorang Tan Sri. Di hari ni ustaz semua bengkerak ustaz. Rumah kena beng tarik. Bini tinggal ambo, anak tinggal, semua tinggal. Lah ni ada kereta kancil ustaz. Ustaz, boleh ke tak ustaz tunjuk di mana kubur mak saya ustaz. Saya nak pergi minta maaf dengan mak saya ustaz. Lah ni hari ni ambo sesat ustaz. Allah, ustaz pun tengok belah lah dah. Ustaz kata dia boleh bawa pergi. Tapi minta jangan pergi batu nasi tu wasiat pesen ni daripada mak awak. Nak pergi boleh. Maka dia bawa lah. Dah. Orang lelaki saat ni atau orang besar saat ni tu bawa. Pergi sapa di kubur dia kata. Lelaki saat ni terjun pada kereta. Nak tak boleh. Apabila terjun pergi tu dia jalan setarbah. Tak ada siapa di kubur mak dia mengakuk. Dah dia mengakuk mulut dia mulut iruk. Dan dia pun masih lagi pegang tangan. Arti dia kena kering. Kalau kecek tu rabuk belut dia tak boleh lah. Siapa nak kena amal perk situ dah. Dan kata ustaz ni dekat-dekat tangan dia nak sapa dari kubur mak dia. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala ambil nafas ataupun cabut nyawa dia. Subhanallah, dia mati dekat kubur mak dia. Adik cerita ni ustaz dengar cerita pada ustaz Malaysia dan dia kata cerita benar. Dan kita boleh ambil iktibar. Bagi orang yang ada mak, ada ayah, ada mami learning ni, peluang kita untuk baik untuk tak hidup kita dunia dapat berkat pada Allah dan di akhirat nanti kita boleh masuk syurga Tuhan. Jangan kita ambil masa kena tipu dunia sedap setan ni buat disebab kita teriak menangis sangsara sepanjang-panjang selama-lama di akhirat nanti. Adik-adik di hari ni banyak kita tengok di kapur-kapur subhanallah. Kita terlupa tujuan kita dan terlupa kepada mak dan ayah kita.
Mak pak kita nak kebaikan kepada kita. Tapi hari ni kita rasa mak kita tak cidik, mak kita tak pandai, kita tak pakar, tak turut. Dia lebih kepada orang lain belakang-lakonnya. Maka siapa-siapa ustaz nak pesan kalau nak berkat dalam hidup adik-adik, dah kena buat baik. Tu cerita tu dan banyak-banyak cerita lagi yang tunjuk katanya orang yang deraka lah. Dia deraka kepada mak dan ayah dia, Allah akan tunjuk tas dunia selalu dah. Allah akan balas tas dunia selalu dah. Dia ni hidup tak tenang, hidup tak ramah, hidup tak molek. Oleh tu kalau kita tengok, nampak Zohir kita teramah tu, duk kaya, duk pening. Ada setengah tu nak siapa nak jadi gila, nak temo tibuk mak. Allahu akbar kita tengok. Dia minta doa lawi dia ada penyakit ni, cuba hok ni ya Allah, cuba kita di sini orang Melayu sini, orang Islam sini ya Allah, cepat-cepat ya Allah akak cuba ni ya Allah, kami tak ada itu, tak ada kuasa nampak ni. Orang-orang pakat duk seolah-olah tak berani apa, tak berani apa. Dah kepada ketua kampung, kepada Tok Imam, mari pakat bincang betul-betul sungguh hari pakat cara kepada generasi muda ni. Pakat kecek sungguh carilah cara mana pun yang sesuai patut dengan pak kita. Kalau pakat dah holok hari ni, pakat dah kecek saja hari ni. Allahu akbar. Nampak gambar dia pejabat nampak 10-20 tahun lagi demoling nak bawa kampung kita. Demoling nak bawa sejik kita. Patut nak jadi macam mana? Allahu akbar. Kalau kita fikir situ pasal belah lalu. Mana-mana kampung ada pemimpin yang rasa risau. Mana-mana kampung yang ada pemimpin rasa serabut. Bimbang, tidur tak jenera, ambil tangan tok tak ada. Ya Allah, kalau mung tanya aku tentang pemuda-pemuda di kampung aku buat gapo dah Allah, nak jawab macam mana ya Allah. Kalau kampung mana tu hari macam ni insya-Allah. Kerana ada orang tak baik itu adalah ujian bagi kita orang tahu, bagi kita orang pemimpin. Bukan dia motu saja, kita ni akan dimerkok, akan dapat marah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau takju, nu ju tu kerja. Oleh itu, siapa-siapa nak berkat adik-adik kena taat, kena baik, kena buat apa ni, kena ju dengan mak ayah. Dia redha, dia doa kita baik-baik dan setiap hari kena kita tengok dia. Bagi siapa-siapa ada bini luar-luar tu, dia tak kelik cari mak bulan-bulan. Tak kelik cari mak tahun pun ada, raya tak kelik. Kadang-kadang ada murid, buku sikit ya murid. Tak ada kita murid pada mak kita. Kita tak kenal, kita luka hati dengan mak kita. Tapi kita tak kelik ziarah, tak tengok dia. Kalau kita mati dah keadaan mak tak suka kita, mak tak ada, kita nak sengsara di kubur, kita nak. Tak ada nak tukar dengan azab Allah. Tak ada. Pakai apa kalau kita kelik? Allahu akbar, kita kelik minta maaf, minta doa, hidup kita berkat. Habis ada je banyak. Anak-anak tak jauh. Anak tino tak jauh, nak jatuh tak jauh, tak akan nak teriak kita ni. Mungkin juga sebab kita tak baik dengan mak kita dan ayah kita. Kita juga tak baik. Kita deraka ke mak ayah kita. Tu Allah tunjuk tamu ke bumi selalu dah, anak kita juga deraka kita. Allahu wa'ala min zalik. Oleh itu siapa-siapa yang ada anak cucu, terima kasih banyak-banyak pada Allah. Dan terima kasih kepada mak kita yang doa kita untuk kebaikan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, nawi hidup kita berkat ni kena hubung silaturrahim. Kena hubung silaturrahim. Apa tu? Kena buat baik. Tadi Ustaz baca apa? Ayat surah An-Nisa awal tu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tengok tu, Tuhan royak kata kita kena takut pada Allah melalui mana? Salah tu kena berhubung adik-beradik. Apa arham? Hubungi rahim. Kalau hubungi adik-beradik itu dia panggil apa ni? Saudara seagama. Kalau arham ni saudara seagama lagi dan saudara rahim sekali, iaitu adik-beradik dekat-dekat. Ya. Kerana mungkin juga di kalangan kita di hari ini tu dia tak dapat tidur apabila Tuhan sebut ni benda ni berlaku. Ya, benda ni berlaku. Benda ni kita boleh tengok adik-beradik kita di kampung tu kadang-kadang apabila jadi adik-beradik ni tak berapa baik mana setengah-setengah.
Tak kena dah, nak saudara pun tak kena, pak saudara pun tak baik, cucu saudara pun tak tahu dah. Allah, kalau sampai situ tu, arti malu bertakwa dah kita. Maka tak dapat tidaklah kita kata, ada memanglah ada penyakit ni. Maka di antara, kalaulah kita nak hidup kita berkat, kita kena kelik mari dah. Kelik mari fikir dah renung, kita nak buat cara mana, kita nak baik dengan semua. Dengan hak putus itu kita nak usaha buat program-program kita nak hubung kembali. Dengan pak cik kita, dengan mak cik kita, dengan adik, dengan abang, siapa-siapa yang kita pernah putus silaturahim, tak pergi cari bulan-bulan bertahun dah. Dan hari ini kita nak mula fikir dan kita juga nak belajar beri kemaafan. Kerana sifat orang-orang baik ni, dia kena wi maaf. Dia kena wi maaf. Kerana contoh nombor satu kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dak buat maulud tiap-tiap tahun, yang kita dak baca sejarah bagi tiap tahun tu, ni kita nak pakai, nak guna. Dan salah kalau kita kata, tu nabi ustaz. Kita biasa mana boleh kita biasa, kita tak boleh ustaz, tak ada sobat-sobat, ada batas dia. Nabi tak apa, dia nabi, kita bukan nabi. Kalulah kita fikir macam tu, kakak kawan dia, abang-abang dia, adik dia, salah fikir macam tu. Nabi adalah qudwah. Semua cara yang Nabi buat tu adalah kita kena ambil contoh belaka. Cuma kita boleh buat berapa persen. Di antara kita kena belajar, kita kena jadi seorang pemaaf. Pemaaf. Kalau siapa hok ni kok subhanallah. Dalam agama kita ajar apa ni? Kita balas keburukan dengan kebaikan. Subhanallah, sujud. Laning ni kita dak rasa sujud jadi kita orang baik tu, kerana kita baik, orang baik dengan kita. เธอทำดีกับฉันฉันตอบรับด้วยความดี mu hatta nasi kabu aku hatta nasi dage mu wisuk serati aku hatta suhya kapom. Tu kita kata kita baik dalam Islam. Dia ada satu tahap yang tertinggi, iaitu kita buat baik dengan orang wajah kita. Subhanallah. Boleh buat ke ustaz? Ada orang boleh buat. Dan orang yang boleh buat ni lah yang Allah sebut qalbun salim. Qalbun salim, yang mana tu sebut katanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tu, hari mana? Hari lepas kita mati, itu hari kiamat ni. Tak ada manfaat orang nak ramah harta banyak. Apa manfaat? Orang yang berjumpa dengan Allah, hati dia bersih, hati dia selamat sejahtera daripada sifat-sifat yang tak molek. Oleh tu orang nak jumpa Allah tak dapat tidur, kena bersihkan hati dia. Di antara cara kita nak buat hati kita bersih, kita kena jadi pemaaf. Maaf kamu tak nak. Maaf tak nak. Walaupun hari tu bukan hari raya, pergi cari ziarah rumah tu, nak kelik minta maaf, minta doa pada dia, pergi ziarah baba tu minta maaf kepada dia, pergi ziarah pak cik minta maaf pada dia. Program kita ada tiap-tiap minggu, mungkin kita ambil lah 2J 3J program ziarah untuk minta maaf. Pergi situ, Masya Allah, kita sini walaupun kita berasa kita tak ada dosa, tapi mana tahu kita hari itu masa kecil-kecil, masa dah buah hari itu dah lalu kok ni semua. Ada mungkin tegah hati ke apa pun, kita buat program. Ini adalah satu perkara yang kita boleh cuba. Dan kita belajar untuk jadi seorang yang baik dengan maaf. Dan ingat, sebelum kita tidur, kita kena kata gini dulu. Kita bacalah, kita doa amal tu. Lepas tu, ya Allah, amba maaf semua. Maaf semua orang buat zalim terhadap amba, ya Allah. Maaf belaka orang buat salah terhadap amba, ya Allah. Amba maaf habis. Baru kita tidur. Hageno kita nak kata gitu. Di antaranya di hari kiamat nanti ni, kalau kita tak maaf, kita juga lambat boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang salah dengan kita duduk tunggu kita. Kerana kita tak ada maaf lagi ni, duduk tunggu nak jumpa, nak minta maaf dek ni. Tapi kalau kita maaf dah tak muka duk bumi tak dunia ni,
Hari bila kita klik jumpa Allah pada mizan, kita pergi minum telaga khaudun Nabi, kita titis syirak, masuk syurga tu. Tak nak tunggu dah. Oleh tu, siapa-siapa nak hidup dia berkat, hidup dia tu ada bantuan, ada saqina, ada tenang, masya-Allah nah. Jadi kena hubung tali silaturahmi, tali silaturahim dengan adik-beradik yang putus ataupun tak ada putus, tak ada gi je, tak ada bala apa tapi tak ada gi je. Ada juga masa tu murah ke dak, tapi lama tak ada jumpa, tak ada serupa. Jadi waktu kalau kita pergi sambung pergi jumpa pergi apa tu, kita ada dapat keberkatan dan hidup kita kau tambah kebaikan. Dan akhir sekali, orang yang nak hidup berkat ni, kita kena banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, selawatlah kamu, Allah dan malaikat selawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Maka hei orang beriman, hendaklah kamu selawat dan ucap salam kepada dia. Tuan-tuan, sida pendengar dan juga peminat page Al-Huda Channel, di antara amalan untuk hidup kita berkat, iaitu tambah kebaikan kepada kita selalu, iaitu kita kena hidup amalan selawat. Bulan ni kita selawat banyaklah kerana bulan mulia, bulan berkat kita pergi gitu. Dan kita tak sel lepas pada bulan Rabiul Awal ni senyap sunyi. Jadi kita saya ke Nabi tu ada masa, ada hari je. Kita pilih nak selawat tu apabila ada majlis, ada acara tertentu. Tetapi apabila tak ada orang, apabila tak ada bulan, tak ada hari, tak ada masa, maka kita lupa dan lalai. Ini bukan cara kita. Cara dan sifat orang beriman, orang saya kasih kepada Rasulullah adalah seumu. Seumu dia akan selawat kepada Rasulullah. Dan orang selawat kepada Rasulullah di antaranya akan dapat keberkatan dalam hidup dia. Okey, tambah kebaikan dalam hidup dia. Dan apalagi kebaikan apabila di pada masyarakat Nabi kenal dia, Nabi syafaat pada dia dan boleh masuk syurga setekak dengan Nabi. Subhanallah. Saudaraku, masa pun cemuru dah ni, nak masuk asal dah. Ada satu lagi yang Ustaz lupa saat ni, iaitu orang nak berkat ni kena banyak sedekah. Dia ada kedekut. Kena banyak sedekah. Dan hari ni mungkin sedekah bagi kita orang petani ni baru duk mula-mula. Infak wakah baru mula-mula nak hidup mari semula. Mau nampak ciri-ciri. Dulu ni dia termasuk ustaz, ustaz ni pandai kecek royak ke orang, ambil dia kapal kata ustaz pun kecek saja je, buat dak. Allah pedih kena gitu. Dia pedih. Tapi insya-Allah hari ni kita orang tahu, kita orang ngaji pun kena mula. Tunjuk kepada orang kata infak ni akan dapat keberkatan, akan dapat kebaikan. Tak ada lagi ustaz ada dengar ni orang-orang bahas sedekah ni sesak. Tak ada lagi ustaz ada tengok dan juga tahu siapa dia kata dia ni sedekah siapa sesak. Habis harta dia kerana dia bahas sedekah. Golek-golek di kampung kita ni fok sesak ni fok main duit dak biar. Fok menipu orang, fok kacak bahang, kerja tak naik tagih. Napa-napa lu beli kereta besar banyak untuk akhir-akhirnya bukan dia, hanya peluang belaka aja. Oleh tu kaum muslimin muslimat marilah kita belajar infak, belajar bersedekah. Belajarlah tambah kebaikan kita dengan berbagi kepada orang lain. We boleh ada cita-cita nak bina masjid, we ada cita-cita nak bina sekolah anak yatim, nak bantu orang. Duit atau rezeki Allah bagi ni kita untuk tambah kebaikan kita dan akan cari jalan untuk mendapatkan asbab untuk Tuhan redha kita.
Apa guna duit banyak? Apa guna kereta dan rumah besar? Apa guna kita sayang ramai? Tetapi semua itu adalah tipu daya dunia. Kalau kita tak cerdik, tak ambil, masa kita ada duit banyak, masa kita ada tameng tinggi, masa kita ada segala-galanya, bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, cuba Allah nak tengok, kuwi kok muhok ni kapo boleh tolong agama aku. Kalulah orang-orang yang ada nama, ada pangkat, ada duit, ada tameng, ada kerja, ada kebun, tak ambil peluang masa ni, cerak, kita akan sesat nanti. Bila sesat, lepas badan ni sikit je, tak mati lagi pun kita tengok, kita ngendengung. Kerana ada setengah Allah tarik kelip. Kerja-kerja apa nak maju, tapi dia terlupa dah bantu agama Allah tu, dia tarik kelip. Ada setengah kebun tak buah, ada setengah macam-macam Allah uji. Maka kalau kita dah sehat, gagah, pendapatan kita meruah, melimpah, marilah ustaz nak ajak ustaz sendiri dan kita pakak-pakak bantu agama Allah dengan rank kita, dengan wang kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan masa kita, dan dengan apa saja yang kita boleh bantu. Allah bui orang kebaikan untuk nak tengok. Bui duit banyak untuk nak tengok, kata pandai ke tak dia guna duit untuk jadi sebab untuk dapat redha aku. Dia bui sihat, pandai ke tak dia bui ilmu, pandai ke tak. Subhanallah. Allah kalau sampai situ, insya-Allah apabila kita ada fikir macam tu, fikir untuk orang, fikir untuk orang, insya-Allah satu hari kita semua akan dapat keampunan, dan hari mana kita kelak jumpa Allah, Allah redha, Allah beri rahmat dia pada kita semua. Dan Ustaz Nasipo, apabila kita nak hidup kita berkat, satu, kita kena turut ajaran Islam beri seluruh. Jangan pilih-pilih kasih, jangan pilih-pilih setuju dengan nafsu kita. Yang kedua, kita jangan tinggal semayang. Jangan tinggal semayang lalah. Dalam keadaan macam mana pun, Ustaz dengan saya dan juga nak royak kepada kita semua dengan ikhlas hati, jangan tinggal semayang, jangan tinggal semayang, jangan tinggal semayang. Dan yang ketiga, kita kena baik dengan ayah dan mami kita. Baik kepada orang tua kita, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka di alam barzah sana. Dan yang keempat, kita kena kena infak, kena banyak bersedekah, kita kena banyak selawat juga dah untuk dapat keberkatan. Dan akhirnya kita kena klik saling silaturrahim, kena hubung adik-beradik kita yang kita balah, kita tak cak tu. Semoga perbincangan ustaz, penyampaian ustaz pada hari ini manfaat untuk ustaz sendiri dan semua orang-orang dengar, kakak adik-adik dia dengar pada hari ini, dan minta tolong sapa jika ini adalah satu kebaikan dan jika adalah ada pahalanya. Ustaz minta sapa pahala juga kepada cikgu-cikgu ustaz dan juga nenek ustaz, adik-beradik ustaz dan semua ruh-ruh Islam. Ya Allah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.